Masa dia masuk ke Melaka tu, Waze dia kata tiba-tiba suruh dia orang Oh, dah start. Okay, sorry. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, saya ni tak makan lagi daripada siang. So, yalah, order prank fries. Takkan tak kenal prank fries. Okay. So, hari ni kita nak cerita tentang satu cerita yang diceritakan oleh cakap followers aku macam biasa. So, hari ni kita nak bercerita tentang jalan-jalan yang ada. Sebelum ini kita pernah cerita tentang jalan ni, tapi aku dah agak lama juga stop pasal cerita jalan ni. So, aku rasa why not kita kembalikan balik siri misteri Jalan Kampung. Roll it. Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Emma, turun jap Emma. Right, so lepas kita rollate ni, jangan terperanjat lah dengan background yang ada. So jangan tanya lagi mana background. So ini dia background aku. Okay, tapi yang itu bukan aku nak ketengahkan. Aku just nak ketengahkan kepada siapa-siapa. Kita disclaimer awal-awal yang tak boleh nak tengok video ni. Mungkin ada penyakit ataupun tak kisahlah apa-apa pun yang korang rasa korang tak boleh tengok. Aku syorkan korang supaya tak tengok secara visual, dengar secara audio, okay? Supaya kita nak elakkan benda-benda yang tak diingini berlaku. Alright, so insyaAllah kita sama-sama enjoy the movie. Bukan movie lah, dia cerita. Enjoy the stories. And apa-apa yang aku cerita ni adalah daripada cerita sampai-sampaian. So kita tak payah serius sangat. Just anggap benda ni sebagai hiburan. Kalau betul, betul. Kalau tak betul, so tak betul lah. So macam tu. Alright. So kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni terjadi kepada Zahir. Bukan Zahir Batin, tapi nama dia memang Zahir. Zahir ni dia kata dia ni merupakan seorang pekerja kilang yang berada dekat area-area Tampoi. Tampoi tahu tak kat mana? Di Google sendiri. Takkan semua benda nak beritahu kan? So dekat Tampoi tu dia kata dia ada satu kilang ni, dia kerja, and then dia ni memang suka sangat ambil kerja sampai tengah-tengah malam. Cerita ni starting sebelum PKP lagi dia kata. Sebab cerita ni tahun 2016 punya cerita dia kata. Alright. So jadikan cerita dia kata biasanya malam-malam tu dia memang tak ada apa-apalah, orang cakap gangguan ke apa. So dekat situlah sebabnya dia berani nak bekerja sampai lewat malam. Kadang-kadang dalam pukul 12, tepat-tepat pukul 12 dia balik pun dia pernah. Tapi alhamdulillah dia kata dia memang tak pernah kena kacau lah. Tapi dia kata dia banyak dengar cerita daripada kawan-kawan dia sendirilah tentang ada satu jalan ni daripada Tampoi tu nak balik ke rumah dia. Ada satu jalan tu, memang jalan tu ada something wrong somewhere. Dia kata macam tu. Tapi dia pun macam, aku pun tak pernah kena, takkan aku nak fikir banyak-banyak. Dia kata macam tu lah. So, si Zahir ni kata ada satu malam tu di mana satu kejadian telah berlaku pada dia. Tapi benda tu macam quite creepy lah untuk dia kan. And then dia rasa memang dia takkan lupakan apa yang terjadi pada malam tersebut. And aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab dia punya cerita ni memang pada aku memang satu cerita yang sangat-sangat menakutkan. Kalau aku pun jadi dekat tempat dia, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Okay, so kita cerita lah pasal cerita dia. Alright. So dia kata pada malam tu dia ambil shift malam, and then dia harus balik pada pukul 2 pagi macam tu. So lepas habis di 2 pagi, dia pun macam biasalah dah punch out apa semua. Dia pun bawa motor dia macam biasa. Dan kalau korang nak tahu, jalan tu adalah jalan yang dia tak adalah hutan sangat, tapi memang banyak gila pokok kat tepi tu. And kalau kata rumah orang tu adalah dalam 300 meter daripada situ. So daripada tempat dia tu nak keluar daripada kawasan pokok tu agak jauh lah sebenarnya. Lepas tu dia pun macam okey lah, bawa aje. So masa dia bawa tu dia pun pegang je lah macam biasa kan. Dia bawa Aspire. So dia pun pegang. So dia bawa tu dia rasa motor dia macam berat and senggut-senggut. Time tu dia kata dah lah pukul 2 pagi, dah nak pukul 3 pagi lah time tu. Dia rasa macam throttle dia habis minyak, and dia perah tak ada. Lepas tu motor dia pun berhenti dekat tepi jalan. Allah, sudah bang. Dia kata, aduh macam mana ni kat tengah tempat-tempat macam ni pula boleh mati enjin ni kan. Dia pun stop kat tepi. Dia pun try lah start. Dia pun mati. Aduh. Okey lah. Call Wan lah, dia pun ambil phone dia untuk call kawan dia yang ada dekat area-area kilang tu lagi lah. Dia berharap supaya Wan tu belum lepas lagi tempat dia. Orang kata boleh lah Wan tu tolong dia pergi
tolak ke apa kan. Lepas tu dia macam, okey tak apa, call Wan lah. Hello Wan. Aku ni aku dekat jalan hutan ni. Jalan hutan. Aku punya motor rosak pula. Dia kata. Wan tu macam, kat mana sia? Aku dah lepas lah jalan tu. Oh ya ke? Dah jauh ke? Aku nak sampai rumah dah. Tak apa lah macam tu, tak apa lah. Aku tolak perlahan-lahan lah. Dekat je kan puan minyak, dia kata macam tu. Lepas tu menurut si Syazwan yang di call tu, Wan tu cakap, puan minyak tu dekat je dalam 200 meter lagi kat depan kau. Kau tolak je lah perlahan-lahan. Boleh tu sampai, dia kata macam tu. Tapi dia macam, tak apa lah, apa pandai lah aku. Dia kata macam tu. So dia pun letak telefon dia. Masa dia letak telefon tu, dia rasa macam dah seram sejuk time tu. Dia rasa macam dia punya bulu roma dah mula naik, and dia rasa macam tak sedap lah masa tu. Dia pun termenung kat situ. Dia pun termenung, tengok kiri kanan. Lepas tu dia macam, kalau aku duduk je kat sini sampai bila-bila aku tak sampai rumah. Tak apalah, aku tolak lah perlahan-lahan. Dia kata macam tu. So dia pun naik kat tongkat dia pun ditolak. Dia tolak je motor dia sejauh berapa ratus meter tadi yang aku cakap tu, untuk sampai ke stesen minyak yang ada dekat seberang jalan tu lah. So masa dia tolak motor tu, dia pun mengomel lah sorang-sorang. Disebabkan dia kata macam, aduh malang siap. Aku tahu aku ikut je jalan biasa. Ni aku tak tahulah kenapa malam ni tiba-tiba nak ikut jalan ni. Dekat pun tak ada dekat. Dia mengomel lah sorang-sorang time tu kan. Masa dia tengah mengomel tu, dia ternampak ada satu cahaya datangnya daripada belakang dia. Time tu dia rasa dalam hati dia lega lah, sebab at least ada lah juga kereta yang lalu time tu. So dia pun tengok kereta tu, and then dia cepat-cepat parking motor dekat tepi, and dia lambai untuk minta bantuan lah. And kereta tu pun berhenti di bahagian tepi jalan, and dia pun pergi dekat arah kereta tu, and ternyata dalam kereta tu ada seorang pakcik yang dalam umur dia lingkungan 40 ke 50-an macam tu, berkopiah and then berbaju Melayu lah. Dia pun tak fikir lah kenapa kan. Lepas tu dia pun pergi tanya pakcik tu, Assalamualaikum pakcik. Pakcik jangan risau, saya ni bukan penyamun ke apa, cuma nak minta bantuan ni cik, sebab saya punya motor ni dah habis minyak. Tak tahulah habis minyak ke apa masalah, tapi saya rasa habis minyak ni. Boleh tak pakcik tolong saya hantar dekat stesen minyak depan tu je cik. Lepas tu sekejap lagi pakcik tu macam pandang je lah dia kan. Pakcik tu pandang dia, and pakcik tu angguk, masuklah. Pakcik tu cakap macam tu. So dia pun tak nak buang masa lah. Dia pun buka pintu kereta tu. Kereta Wira, aku lupa nak beritahu. Kereta Wira tu, and then dia masuk ke dalam kereta tersebut, and dia teruskan lah perjalanan tu. Dia kata sepanjang perjalanan tu dia agak awkward sebenarnya, sebab dia kata dia tak pandai sangat nak mula borak. Dan pakcik tu pun daripada starting dia angkat si brother ni sampai ke sekarang senyap. Dia tak ada bercakap, tak ada nak sembang ke apa. Kita tak ramah senang cerita. So dia pun macam, aduh nak mula cakap apa ni tak apalah, biar je lah. So, dia pun diam lah. Masa dia diam tu dia rasa macam, aduh pisang pula kan. So dia pun sandaukan badan dia. Biasalah, korang faham je lah. Kalau orang baru balik kerja pukul 2 pagi macam tu, apa je perasaan dia time tu? Confirm barai, mengantuk kan. So masa dia sandau tu, dia sandau, time tu dia kata dia tak sedar apa dah. Dia tahu time tu memang dia terlelap, and dia tak tahu dekat mana dia lah. And then dia just terlelap macam tu, and dia tersedar time tu dia kata sebab dia rasa kereta tu berhenti macam tu. So dia just expect benda tu macam traffic light lah kan. So bila kereta tu berhenti, dia macam tersedar sekejap, dia tengok pakcik tu ada lagi lah. So dia pun macam okay, layan balik mata, and then dia tertidur. So masa dia tertidur balik tu, dia terasa sekali lagi kereta itu diberhentikan. Tapi kali ni kereta tu diberhentikan secara mengejut. Dia macam macam tu, emergency brake punya mengejut lah. So dia macam terjaga lah, tersentak macam tu kan. Tapi apa yang dia terperanjat time tu, dia tengok kat sebelah, pakcik tu tak ada. Dia dah macam pakcik ni terperanjat saya lah. Pakcik tu kat sebelah sini. Maknanya pakcik tu dah turun dekat bawah, dekat pemandu punya tempat tu, and dah pun pergi ke tingkap sebelah sana lah. Kenapa pakcik berhenti kat sini? Ni kita kat mana ni? Lepas tu dia kata macam tu. Lepas tu pakcik kata, sekejap, pakcik nak pergi ambil tong minyak. Nanti awak nak isi pakai apa? Rumah pakcik kat dalam tu. Okey pakcik, saya tunggu sini je lah. Dia kata macam tu. So dia pun sandau sekali lagi. Aku ni hantu tadi. Dia cakap macam tu. Tu dia pun sandau lah. Dia pun sandau, dia tergayang-gayang, terlayang-layang. Lepas tu sekali lagi dia terlelap. So masa dia terlelap tu memang dia dah tak sedar apa, and then dia tak rasa pun lah katakan kereta tu berjalan ke apa. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan dia pada hari tersebut. Di mana macam tadi aku cakap, dia dah terlelap, and apa yang mengejutkan dia adalah phone dia, which is panggilan daripada member dia, si Syazwan tu tadi. Okay, so masa Syazwan tu call, dia pun angkat lah. Lepas tu Syazwan tanya, kau kat mana ni?
Aku ada seorang pakcik ni, dia tumpang aku nak pergi ambil apa ni? Ni lah aku nak tuang minyak. Tuang minyak kat mana weh? Oh, pakcik tu bawa pergi mana? Kau tahulah ada pakcik tu tolong, tapi takkan dah 9:30 pagi kau tak balik-balik rumah. Time tu dia tersentak. Dia terus buka mata dia and dia bangun daripada tidur dia tu, dia baru perasan yang dia berada di luar kereta. Dia terbaring atas rumput. Dia baring atas rumput and dia bangun, dia duduk, dia tengok kiri kanan. Uish, aku kat mana ni? Lepas tu dia bangun, masa dia bangun tu dia terperasan dekat depan tu ada satu kereta buruk, kereta yang kau tahu tak kalau kereta yang orang dah accident kan, lepas tu dia tinggalkan macam tu je. And dia tengok kat situ, contoh ni kereta, ni dia. Dia macam, "Oi, aku kat mana ni sial? Mana pakcik tu?" Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun toleh ke arah kiri dia. Masa dia toleh ke arah kiri dia, dia ternampak satu tanah perkuburan Melayu yang sangat-sangat besar di bahagian kiri dia. And dia pun lagi terperanjat ketika itu. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa, dia ambil phone dia untuk call Syazwan tu balik. Dia bagi tahu Syazwan yang dia ada dekat satu tanah perkuburan yang ada dekat jalan tu. And Syazwan cakap, "Kau kat mana semalam?" Dia kata, "Aku kat sini lah, ada pakcik tu tumpangan aku." Tiba-tiba dia senyap tanpa kata. Kerana apa? Bila dia toleh ke arah belakang, rupa-rupanya motor dia tu adalah 100 meter je jauhnya daripada dia. So maknanya malam tadi dia tumpang siapa and dia pergi mana? Padahal dia 100 meter sahaja yang orang cakap apa, jarak dia dengan motor tersebut. So masa tu memang dia dah terperanjat habis and dia call Syazwan tu suruh datang dekat tempat sekian. And Syazwan tu datang pick up dia kata adalah 2 hari lebih juga dia demam and dia tak faham apa yang jadi dekat dalam diri dia time malam tu. And macam tu lah, and itu adalah kali terakhir dia ikut jalan dalam tu. And sampai ke sudah lah memang member tobat dan suhala nak ikut tempat tu. So macam tu lah untuk cerita yang pertama. Alright. Okay. So kantoi. Tak, aku lapar lah. Serius, aku lapar. That's why aku order ni apa? Ni french fries. Aku order 2 baik. Kau tengok masa awal-awal tadi aku makan. Ini chili cheese. Yang ini beef pepperoni. Dia memang kena beli 2 kat tempat tu. Sebelum kita cerita yang kedua kan, bagilah aku menjamah kan. Dia daripada tadi panggil, "Bang, makan. Bang, makan." Kesian dia kat tepi ni lama sangat. Bismillah. Okay. Yang aku makan ni, pepperoni dengan chili cheese. Aku rasa french fries ni aku tak perlu nak panas ya. Aku perkenalkan. So korang tahu dia punya cheese memang the best, fries the best. Kat sini aku nak bagi tahu terima kasih dekat french fries sebab bagi aku 2 box ni. 2 box yang sangat-sangat sedap ni, beef pepperoni dan juga chili cheese. Memang aku punya favorite. Okey, dah macam mukbang punya content pula. Ini cerita seram ni. Jap kita sambung. Okey. Nak buat dengan korang sikit. Yang french fries hari Khamis ni tak silap aku, 11 hari bulan 11, diorang ada buat promosi sepenuh 11 hari bulan 11, which is kau pergi dekat mana-mana outlet dekat Malaysia ni, dekat Muar, Melaka dengan Kota Dam, tak silap aku, ada 3 cawangan diorang, kau boleh dapat beli 1 percuma 1. Dengan harga 1 box, kau boleh dapat percuma 1 box. Dekat mana-mana cawangan, kau kena pergi lah. Sebelum tu, kita ambil last bite, lepas tu kita sambung untuk cerita yang kedua. Sorry guys, tak senonoh sikit video ni. Lapar tu, gentle lapar. Daripada siang tadi tak makan. Okay, kau tunggu jap. Aku nak sambung cerita tu. Okay. Oh, panas. Kita move up ke cerita yang kedua. Okay, yang tadi tu biarkan. Alright, so cerita yang kedua ni tentang Uncle Abbas. Uncle Abbas ni, nama dia dah dekat dengan pekerjaan dia sebenarnya. Sebab apa? Dia merupakan seorang pemandu bas. Mungkin kebetulan kita tak tahu kan. Okay, Uncle Abbas ni dah bawa bas almost 24 years. Dia kata, dia merupakan seorang pemandu bas yang berpengkalan dekat area-area Pantai Timur sana. Dia selalu pergi Temeloh, dia selalu pergi dekat area-area Kuantan. Itu tempat yang dia selalu main, dia kata macam tu. So, dia kata ada satu ketika ni di mana ada satu benda yang dia kata agak misteri dan pelik sebenarnya berlaku kepada diri dia. Okey, untuk menggambarkan macam mana perwatakan Uncle Abbas ni. Uncle Abbas ni macam dia more tu bapak-bapak punya style lah, senang cerita. Tapi dia ni orang yang warak. Warak maksudnya kalau macam dalam dia punya bas tu ada surah-surah yang dia gantung, and then dia adalah bawa yang tu. Apa tu yang zakat pula, zikir punya yang counter yang tekan-tekan tu kan. Okey, cerita dia macam ni. Okey, Uncle Abbas pada hari yang dia kena tu, dia kata dia daripada Kuantan
nak turun ke Temeloh, ke stesen bas Temeloh lah. So dia kata masa kat Kuantan nak pergi Temeloh tu, time tu hari Sabtu tak silap dia kata. And then time tu dia ikutkan jadual pukul 10 sampai pukul 11 ataupun pukul 12 lah, ada sampai Temeloh lah macam tu. So dia kata masa tu penumpang memang tak ramai, ada 3-4 orang je dia kata, sebab time tu bukan musim cuti sekolah. Dia kata itu hari biasa je, dia kata macam tu lah. So Uncle Abbas ni pun macam biasalah, dia sebagai pemandu bas, dia pun naik and then dia pun bawa lah macam biasa kan, dia bawa. Tapi apa yang bagus tentang Uncle Abbas ni, setiap kali dia bawa bas tu, kau tahu kan bas punya radio kan akan salurkan dekat aircon passenger kan. Tapi untuk dia ni, dia ada satu radio kecil untuk dia baca surah-surah. Dia akan buka surah-surah untuk dibaca sendiri. Macam tu dia kata. So dia pun bawa pergi arah Temeloh kan. Dia bawa tu, dia kata dia lalu satu jalan tu, which is jalan yang nak ke arah Temeloh tu. Jalan tu dia kata agak gelap, and then dia macam ada rasa tiba-tiba seram yang tak sedap, dia kata macam tu lah. Tapi time tu uncle memang tak fikir banyak lah. Uncle just tawakal pada Allah je lah, dia kata macam tu. And then uncle macam baca je lah apa yang patut uncle baca. Tapi dia kata dalam hati ni memang seram sejuk jugalah. So dia kata dia teruskan perjalanan tersebut. Dan Alhamdulillah dia sampai ke terminal Temeloh tersebut. Okay, so masa dia sampai ke terminal Temeloh tersebut, dia drop 4 orang penumpang tadi, and dia pun berehat sekejap sebelum dia sambung balik perjalanan nak balik ke Kuantan time tu. Lepas tu dia kata masa dia rehat tu, dia ternampak ada seorang budak kecil yang dalam lingkungan umur 9-10 tahun, berpakaian seperti seorang budak tahfiz, and dia pakai macam serban time tu dah tengah malam dah, dia kata. Dia macam mula mandi dekat depan kawasan rehat si Uncle Abbas ni lah. Lepas tu Uncle Abbas ni pun terdetik nak tegur dia. Dia tanya, nak pergi mana? Macam tu. Macam tu lah lebih kurang kan bahasa dia orang. Kata nak pergi mana? Nak balik Kuantan cik, dia kata macam tu. Tapi bas Kuantan mana? Tu bas acik lah, dia kata macam tu. Tak apa, awak tunggu je kat platform ni, nanti acik hantar kat terminal sana lah, dia kata macam tu. Dekat sana nanti siapa ambil? Ada ayah ada, atuk ada, dia kata macam tu. Tu Uncle Abbas ni macam okey lah, tak apalah, boleh je lah sekali Aung. Dia kata tapi pakcik, ni bas pukul 11, saya dah terlepas tadi, saya tak tahu nak buat macam mana. Tak apa, naik je, tak apa, jangan risau. Pakcik Abbas cakap, ni kira macam acik tolong awak lah. Kan ayah awak risau kat sana, nanti telefon dia bagi tahu. Itu dah nak pukul 1 suku 1.20 macam tu lah. So Uncle Abbas ni pun naik bas dia, and then dibukakan pintu bas dia. Budak yang tahfiz tadi pun naik ke atas bas tersebut, and Uncle Abbas cakap pilihlah nak duduk mana pun, tak kisah, dia kata. Tapi duduk dan diam lah, kan Uncle nak bawa seorang-seorang ni kan bahaya, dia kata macam tu. Lepas tu budak tu macam angguk je lah. So Uncle Abbas ni pun naik atas dia punya bas, and then dia start, and then dia on lah macam biasa dia punya surah apa semua kan. Lepas tu dia pun mulakan perjalanan dia ketika itu. And dia kata time tu dia ternampak dekat satu macam cermin dia untuk nampak ke belakang lah. Dia nampak lah budak tu tengah duduk macam tu macam ni budak tu macam ni. Lepas tu dalam hati dia macam, kesian budak ni kan, jelah mungkin Tuhan jumpakan aku dengan dia untuk aku tolong dia kot. Rezeki dia lah, dia kata macam tu. Dia pun bawa bas. Masa dia bawa bas tu, dia kata time tu dia dah lepas ke arah jalan nak pergi masuk ke Kuantan lah. Dia kata time tu dia akan jalan dekat satu jalan yang gelap, and then macam tak ada banyak sangat lampu jalan dekat situ. Alright, so Uncle Abbas ni kata time tu dia punya playlist kat radio untuk surah tu sampai ke yang tu, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Time tu sampai ke yang itulah playlist yang itu. So Uncle Abbas ni pun bawa je lah dia punya bas macam Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Uncle Abbas terdiam buat seketika. Kerana apa? Dia terperanjat. Dia kata time dia belum nak habiskan selawat tersebut, dia terdengar ada sautan secara beramai-ramai yang menyahut dia punya selawat tu. Dia pun macam, dia tengok dekat cermin dia, dia nampak lagi budak tu masih lagi macam tu, macam tak tahulah budak tu tengah tidur ke berzikir ke, wallahu alam lah. Okey, astagfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar. Dia rasa macam tu.
memang time tu dia kata bulu roma dia dah naik and dia rasa seram sejuk, tapi dia tetap percaya bahawa tiada kekuasaan selain Allah Ta'ala. Dia kata masa tu. Time tu memang uncle tawakal habis-habisan, uncle bawa je kereta tu macam biasa. Dia kata macam tu. So dia pun bawa, kereta pula, bas. Dia kata bawa je bas tu macam biasa. So dia pun bawa je bas tu. Tapi sambil dia bawa bas tu, dia terus alihkan dia punya playlist tu ke playlist yang lain. And bila playlist yang lain, dia pergi ke bacaan surah Al-Fatihah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dia pun baca Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi, suara bergema seperti ramai yang menyahut suara Uncle Abbas tersebut. Dan kali ini, Uncle Abbas toleh ke arah cermin tu, dia terlihat penuh bas dia dengan makhluk ataupun penjelmaan berwarna putih. Serban putih and berpakaian serba putih daripada depan seat tu sampai ke belakang. And sebelah seat budak tu ada seorang atuk tua yang sedang memeluk. Dia kata macam tu. Dia macam Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. And Uncle Abbas dia kata dia tak panik lah. Sebab dia kata kalau dalam keadaan tu dia sebagai pemandu bas, walaupun seorang je penumpang dia, dia kata kalau dia panik, will be something bad happen. Dia kata macam tu. So Uncle Abbas pun macam buat tenang, buat relax. Dia baca je lah apa ayat yang boleh. And sampai ke terminal Kuantan tersebut, dia berhentikan. And then dia tengok balik cermin tu, dah tak ada apa-apa kat belakang tu. Dia bangun and then dia pergi kejutkan budak yang Tafiz tadi. Budak Tafiz tu bangun. Dan budak Tafiz tu pun dibawalah ke platform ke bawah, and kat situ adalah atuk dia and abah dia yang sedang tunggu dia dekat area sana. And dia kata dia ceritakan benda ni dekat abah si budak ni, tapi abah dia macam mungkin itu rezeki cik kot. Terima kasih sebab dia kata lah terima kasih sebab dah tolong kan, orang tu kan tengah susah apa semua. And then macam tu lah cerita Uncle Abbas kepada aku, which is dia tak adalah nampak apa-apa something yang menakutkan atau something yang menyeramkan. But if you are dalam that kind of situation, you might be terperanjat kan. As long pula kau bawa satu bas yang besar, kalau kau huru-hara time tu ataupun mungkin kau terperanjat ke kan, mungkin something bad happen. And Alhamdulillah Uncle Abbas boleh handle that thing, and mungkinlah dia pun dekat dengan agama kan. So dia bukan tak takut lah, cuma dia just percaya yang Allah is the greatest one lah. Macam tu. So kita move up ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni dia tentang satu keluarga. Okey, Kak Ana. Aku panggil dia Kak Ana lah. Nama dia Ana. So aku panggil dia Kak Ana. Okey, Kak Ana ni dia ada dua orang cahaya mata. Dia kata menurut dia ada dua orang, seorang lelaki dan seorang wanita. Yang perempuan ni nama dia sedap, Juwita. Yang nombor dua ni nama dia apalah itu, dia bagi tahu aku, Luqman tak silapnya. Okey, dia kata cerita ni dia agak simple, agak quite cantik lah flow dia. Tapi apa yang aku rasa kalau nantilah aku cerita. Okey, so macam ni. Kak Ana sekeluarga berplan, dia kata dia nak bercuti ke Melaka. Okey, dia nak bercuti ke Melaka. Dia ni daripada seberang tambak punya orang lah. Seberang tambak Singapura. So dia kata dia nak bercuti ke Melaka. So bila dia sampai daripada Singapura, dia akan melalui Johor Bahru and then dia akan naik ke Melaka. Dia kata macam tu. So dia kata dia jalan dekat jalan daripada Johor tu nak masuk ke Melaka. Dia kata masa dia masuk ke Melaka tu, Waze dia kata tiba-tiba suruh diorang pergi terus. Dia kata ikutkan signboard tu kalau ke kiri dia akan masuk dekat highway Melaka. Kiri atau ke kanan, I'm not sure about that. Dia akan masuk ke lebuh raya dekat area Aikro tu lah. So bila kau dah masuk Aikro, automatically kau dah sampai Melaka kan. Tapi dia kata tak tahu kenapa, dia kata Waze suruh diorang tegak. So dia pun tegak je lah. Kalau ikutkan tegak tu, dia akan masuk kat Simpang 4, tak silap aku, Jasin ataupun Simpang 4. So dua tempat ni kalau korang masuk, dia lebih macam tak adalah exactly like Aikro. Aikro tu di mana orang Melaka ni kategorikan as a bandar lah kan. So macam Jasin ataupun Simpang 4 tu, dia more tu bukan kampung tau, tapi dia not as bandar as Aikro punya vibe lah, senang cerita. And then si akak ni pula dia menginap dekat Kelebang. So might be lah Waze tu bawa diorang daripada Simpang 4
And then dia kalau masuk daripada simpang 4 nak ke arah Kelebang, dia akan lebih cepat ataupun lebih dekat. Aku tak tahulah wallahu alam kenapa Waze tu bawa dia orang terus, tapi inilah yang terjadi kepada mereka, and dia kata merupakan pengalaman yang agak seram juga. Okay, so dia kata dia jalan terus dan dia cakap dengan suami dia, "Darling, betul ke kena terus ni?" Tak tahulah, Waze suruh kita terus je lah. Dia kata macam tu. So si Darling ni pun straight je lah macam biasa. Lepas tu dia tengok anak-anak dia dua-dua dah tidur. Nah ni dia kata anak dia ni dalam lingkungan, bukan dalam lingkungan lah, memang 6 dengan 7 tahun. So si kakak ni 7 and dia punya adik Luqman is 6 tahun. Alright, so dia kata benda yang terjadi ketika itu adalah di mana jalan daripada area Simpang 4 nak masuk ke Alu Gajah kan, dia kata ada something yang agak menyeramkan happen. Dia kata time tu dia melalui ada satu jalan yang agak panjang, dia kata aku tahulah dekat mana tempat tu, jalan tu agak panjang, and dia kata jalan tu gelap yang tak banyak lampu jalan, dia kata macam tu. So dia pun jalan lah dengan suami dia macam biasa apa semua. Lepas tu masa diorang berdua tengah berborak dekat depan and anak dia dekat belakang lah, dia tengok dekat cermin tu si Luqman ni dah terkulai dah tidur. Anak dia perempuan ni Juwita ni tengah tengok luar untuk tengok pemandangan. Okay, so masa tu diorang tengah borak. So masa diorang borak-borak, tiba-tiba diorang terdengar Daddy macam ya just why macam tu kan. Lepas tu dia kata Daddy stop. Lepas tu si Daddy ni pun bagi signal belah kiri and Daddy stop dekat belah kiri. Lepas tu dia kata, why sweetheart, kenapa? Daddy, tadi I saw a kakak, dia kata dekat belakang. Dia jalan sorang-sorang, gelap-gelap. It's dangerous, Daddy. Dia kata macam tu. Lepas tu si Ana ni pun macam, nonsense lah, mana ada malam-malam macam ni orang nak jalan sorang-sorang. You salah nampak ni. Dia kata, dah, don't talk nonsense lah. Don't. Okay, alright. So, Daddy ni pun nak mulakan perjalanan. Masa Daddy ni nak mulakan perjalanan, tiba-tiba dia punya kereta macam tu. Kereta dia matilah. Dia macam, Daddy, why? Nothing. Mungkin ada problem sikit kot. It's okay. Tak ada apa pun. Nothing serious. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu lah. So, si Daddy ni cuba menenangkan Puan Ana dan juga anak dia. Alright, sweetheart. Okay. You be okay. Jangan risau. Lepas tu, dia pun buka kereta dia, Honda. Macam tu ke bunyi Honda? Boleh lah kot. Macam tu. Lepas tu, tak boleh. Dia macam, aduh, kenapa ni? Time tu memang jalan gelap lah. Okay, tak apa. Kita try sekali lagi. So, dia tutup semua radio, dia tutup lampu, dia tutup aircon apa semua. So, dia pun buka sekali lagi. Kereta dia berbunyi and then alhamdulillah lah. Okay, so dia pun turn on AC dia, turn on radio and dia turn on lampu. Time tu dia terperanjat. Kerana apa? Masa dia buka lampu tu, dia ternampak ada satu sosok perempuan sedang berjalan ke arah depan. Kereta dekat tepi, parking, dia buka lampu, macam ni lah, gelap. Buka lampu, dia ternampak perempuan tu berjalan ke depan. Perempuan tu serba kuning, dia kata serba kuning, and then berbaju yang agak quite lama, orang lama. Lepas tu dia pun macam tak ada nak tegur kan, dia kata. Lepas tu dia pun tak nak lah tegur, tak nak cakap apa-apa, dia buat macam buat tak nampak ke. Lepas tu dia request bini dia, Mami dia macam tu, just go. So si Daddy ni pun pusing dia punya steering and then dia masuk gear D. Dia masuk gear D, lepas tu pump jalan. Lepas tu tiba-tiba sekali lagi si Juwita ni pun menjerit, Daddy, dad kakak lah. Dia kata, dad kakak, sorang-sorang lah kak, Daddy, kesian, so pretty. Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata, no, it's okay. Dia kata, lepas tu dia jalan. Masa dia jalan ke depan lagi, time tu dia terperanjat, dia ternampak di sebelah kiri masih lagi wanita tersebut berjalan di sebelah mereka. Lepas tu dia orang dah macam, Mami, did you saw that? Ya, Daddy, just be cool. Lepas tu dia pun jalan sampai depan and then dia berhenti dekat satu stesen minyak lah. Masa dia berhenti dekat satu stesen minyak ni, dia terjumpa ada seorang pakcik macam basuh-basuh lah kat situ kan. Dia tanya pakcik ni, pakcik dekat sini ada tak perempuan yang macam ni cerita? Lepas tu pakcik tu cakap dengan dia, yang awak nampak tu nak sebenarnya dah ramai orang nampak, and then dia tu ada membela. Dia sekarang tengah nazak dekat kampung sebelah, and then sampai hari ni dia tak dapat lagi keluarkan apa yang dia bela, and then benda tu keluar meracau-racau. Last a few week dah ada orang accident dah, ada yang dah meninggal dah. So you better berhati-hatilah anak tu, kalau boleh
tidurkan ke, buat apa-apa yang patut. And then dia dah seram lah kan, sebab dia dapat that kind of information. So dia pun macam, oh okay, I see, faham. Dia pun masuk dalam kereta and dia bagi tahu Puan Ana, and Puan Ana pindah seat ke belakang and dia tidurkan kedua-dua tersebut. And then masa daddy tu bawa kereta, daddy tu dia kata dalam a few kilometer mesti dia ternampak bayangan perempuan dekat tepi tu. And then dia macam buat tak tahu je lah. And then lepas dia dah lepas kawasan tersebut, dia sampai ke hotel, semua benda nothing worse, tapi benda tu agak seram lah and agak janggal sebab that is the first time lah dia terjadi dekat family dia. So macam itulah cerita yang ketiga. Dah janji kena tepati. Kita jumpa di cerita yang keempat. So cerita yang keempat ni pun tentang jalan jugalah, sebab kita punya tema malam ni kan jalan kan. So jalan ni aku rasa student ataupun kita sendiri sedia maklum tentang jalan tu ada cerita-cerita yang tersendiri. Palam tahu? Jalan Puncak Alam. Jalan Puncak Alam. Benda ni terjadi sendiri dekat student yang ada dekat area situ. And then cerita ni orang kata di awal tahun 2000 lah. Aku tak tahulah betul ke tidak, tapi brother tu ada tunjukkan aku satu gambar yang di mana aku pun macam wow. Ya, benda ni mungkin betul lah terjadi pada diri dia. Alright. So dia ni punya girlfriend adalah student dekat College Puncak Alam tu lah. So dia pun macam setiap kali weekend ke apa, dia akan bawa perempuan tu pergi jalan ke. And then so then lah, masa-masa zaman-zaman muda, zaman yang gemilang kan, buat kuta mahu pergi. Okay, itu lagu hujan. So lepas tu dia kata malam tu dia bawa dia punya girlfriend lah. Nama girlfriend dia tu Su. Dan dia juga mahu dikenali sebagai Azir, A-Z-I-R, Azir dan juga Su. So dia kata dia bawa Su ni keluarlah time tu, pergi tengok wayang apa semua. Dia bawa pergi dekat mall-mall yang dekat situ lah. So dia pun time tu dah pukul 11 lebih lah. Kalau ikutkan dia tak boleh pun nak hantar si Su ni balik ke college tu. Tapi sebabkan Su ni ada kabel kat luar, ada rumah sewa dekat luar, so dia boleh lah tinggalkan Su kat situ. So pagi besok Su boleh lah pandai-pandai masuk sendiri. Macam tu. So dia kata malam tu malam yang sangat-sangat dia ingat, and tinggalkan satu benda yang sangat-sangat mendalam pada diri dia. Macam tu. So masa tu dia masuk kat jalan Puncak Alam tu. Okey, dia kata time dia masuk jalan kat Puncak Alam tu, korang tahu je lah yang mana-mana duduk dekat Puncak Alam tu mesti diorang tahu punya apa yang ada dekat jalan tu. Jalan tu quite sunyi, yang pernah lalu mungkin tahu apa yang ada kat situ. And then dia kata time dekat ada satu traffic light tu, dia tengah berborak dengan Su ketika tu. Masa dia tengah berborak dengan Su, dia ternampak seperti ada something berwarna putih yang melintas di belakang Su. Tapi dia tak tegur lah, dia macam betul macam tu lah. Lepas tu dia bawa je lah kereta macam biasa. Tapi masa dia masuk ke dalam jalan Puncak Alam yang lebih dalam, tiba-tiba Su ni buka satu topik. Dia kata, Yang, you tahu tak, dekat tempat ni kan, tempat I belajar tu, diorang kata kat jalan-jalan depan ni kena elok-elok sebab kat sini tempat checkpoint team melintas. Dia kata macam tu. Lepas tu dia pun macam, "Wish, you ni apalah cerita macam ni, malam-malam buta macam ni." Dia kata macam tu. Lepas tu dia kata, "You takut ke?" "Takkanlah I takut. Kalau Cik Ponti tu ada sebelah I cekik-cekik dia, I sepak-sepak dia. Lepas tu I halau dia, mesti mencecet je dia lagi." Dia gelak sebab dia cakap macam tu. Dia tak tahu sekejap lagi ada benda yang memisyangkan dia jadi. Dan diorang pun berborak apa semua. Lepas tu bila jalan nak masuk ke arah rumah sewa dia, dalam agak 10 ke 15 minit punya perjalanan lah. So si Su ni macam dah keletihan. Tiba-tiba Su ni sandar, and then Su tu macam baring lah. And then Su tu diam je. So si Azir ni pun just like macam mungkin dia penat kot, kita buat tak tahu je lah. So dia pun bawa kereta relax. Masa dia bawa kereta tu, dia terdengar bunyi yang agak menyeramkan, which is macam dia bawa kereta, dia terdengar bunyi tu sangat-sangat dekat sebelah dia. So sebelah dia siapa tadi? Su je lah. Lepas tu dia tengok Su tu macam tengah baring macam ni, tiba-tiba macam tu tau. Lepas tu dia macam, "Babe, okey tak? Menggigau Bangun. Lepas tu tiba-tiba Su tu daripada macam tu jadi macam dah. So rambut dia dah macam ni. Rambut Su tu dah jatuh ke bawah lah. Babe, jangan main-main lah, don't play around. Takut lah. You ni nak bergurau tempat tengok lah sikit. Lepas tu dia bawa je lah kereta dia. Lepas tu tiba-tiba sekali lagi girlfriend dekat sebelah
Macam tu. Lepas tu Azir ni tak sedar hati. B, I say enough. Kata nak cekik. Time tu dia terus macam lost control, and dia kata time tu kereta dia terlanggar satu tiang yang ada dekat depan tu, and dia terbabas lah, dia terlanggar, and then dia nampak dekat sebelah tu macam dah mengacau-ngacau lah. Lepas tu dia menjerit tau, dia menjerit yang mengilai tu. Lepas tu yang sini dah terperanjat, dah takut sebab baru terbabas kan. Lepas tu tiba-tiba kawan tu punya tangan, Su tu punya tangan naik, and then terus pergi dekat muka si Azir tu. So dia tak respect, so mata dia macam ni, pak Kakashi. Terus jadi Kakashi. Ada satu dekat dia punya mata, and then dia memang menjerit lah sebab dia punya mata ni dah sakit, and then yang kat situ menjerit gila-gila punya, and then tiba-tiba Azir kata dia rasa memang badan dia lemah, and then dia pingsan, and pagi besok tu dia bangun, dia dah ada kat hospital, mata dia dah macam Hanzo pula, dah tutup sebelah. Lepas tu dia kata time tu ada orang ambulan, and doktor bagi tahulah yang dia jumpa ada orang laporkan tentang kemalangan dia orang, and dia carilah makwa dia. Dia kata makwa dia semua selamat lah, cuma ada patah dekat bahagian peha, and then macam tu lah cerita dia. Dia kata and starting daripada situ memang dia lalu jalan tu memang well behave apa semua, tapi sampai hari ni parut tu masih ada lagi di kat mata dia. And macam tu lah cerita dia untuk empat kisah yang aku nak ceritakan untuk Jalan Pulang Kampung Part 3. So aku harap korang boleh terhibur, aku harap korang boleh terima. Oh, lupa nak bagi tahu korang pasal prank fries tadi. Prank fries hari Khamis ni 11 bulan 11 nak bagi korang buy one free one promotion, alright? Tapi tetap follow the SOP, boleh take away saja, tak silap aku. Korang just kena pergi outlet dia, and then korang boleh redeem, ataupun kalau korang nak info selanjutnya, korang boleh terus DM Prank Fries punya IG, okay? So dekat situ diorang akan bagi korang macam-macam provide lah pertanyaan ke apa-apa korang nak tanya. And then terima kasih sebab sampai ke sudah ni mentelaah video aku ni. So kalau korang nak follow aku kat Instagram, boleh juga, link ada dekat bawah. Kepada siapa-siapa yang tanya baju jump scare tu di send bila, awak kena faham apa itu terms pre-order. Sekarang benda tu masih lagi dikilang and sedang diproseskan untuk kamu semua. Saya janji dalam bulan ni dia akan settle juga, alright? So satu lagi saya nak pesan tentang PKPB ni, jaga diri dekat rumah, alright? So kalau tak penting jangan keluar, jaga kebersihan, sanitize selalu, amalkan 3S. Jauhi 3S, tempat sesak, amalkan 3S, jauhi tempat sesak, sanitize, dan selalu ada social distancing. Macam tu, alright? So jaga diri korang, kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana sokong aku sampai tahap ini. Thank you so much. I see you. Jangan biarkan jalan mengamburi mata dan minda sendiri. Kerana apa? Jalan yang betul adalah jalan yang diredai Sang Ilahi. I see you. Peace. Assalamualaikum. Bye.